masih menantikan kehadiran rakan-rakan anda peserta untuk sesi seterusnya. Baik, sementara menantikan rakan-rakan anda tu, cikgu nak share satu. Okey. Pertamanya cikgu adalah Cikgu Syamuddin bin Harun daripada SMK Seri Gungun. Bersama-sama anda pagi ini. Dan harap peserta yang dah masuk ni sila perhatikan juga pada kotak mesej dalam Google Meet ni untuk melihat kenyataan-kenyataan oleh guru-guru atau profesi anda. Sila jenguklah dan kalau perlu komen, sila komenlah di ruangan komen tersebut. Baik, sementara menantikan peserta-peserta lain masuk ataupun menghadiri Google Meet ni, cikgu share ada satu sedikit latihan lah ya. Sebelum tu Cikgu Din nak tahu saya pasang lagu ni mengganggu ke ataupun macam mana? Ataupun saya off kan? Baik. Dah apa, teruskan. Tak apa. Okey. Tak ada bunyi pun, gambar je ni. Cikgu share gambar ni dengan soalan which ring needs to be open to release the other one. Cuba dapat kena pasti dia beza color tu kan, biru, kuning, hijau, merah. Cuba tengok gelang manakah yang dipotong yang boleh membebaskan semua gelang-gelang yang ada. Kuning. Anda boleh masukkan jawapan anda di ruangan komen sementara kita menunggu menantikan rakan-rakan lain yang masuk. Nampak faham tak soalan tu? Pasti faham je. Awak ni peserta sulung dah ni. Nak pilih belakang ni? Ambil ketan lain je ni. Allah, habis apa yang ambil. Salah. Ambil ketan lain. Ada. Okey. Tinggal atas. Ibu tak nak. Nampaknya dah ada yang menjawab. Baik. Okey. Cikgu nak share satu lagi soalan yang agak mudah Betul ke salah jawapan tadi tu? tak boleh jawab lagi. Tak jawab lagi. Bagi cara lain lu mikir. Okey, seorang bekas polis kehilangan rumah, kehilangan kereta dan kehilangan teman wanita dia. Apakah atau siapakah yang dia hilang, yang mula-mula sekali dia hilang? Agak-agaknya lah. Boleh jawab pada ruangan komen. Nampak kan? Nampaknya laju dia menjawab. Sebenarnya okey, ini soalan yang agak susah sikit Macam susah lah. Ini latihan untuk fokus. Cuba fokus pada nombor 2. Sebenarnya bentuk apakah yang wujud bila kita fokus pada nombor 2?
Oh, ya Allah, dah menanti. Kita belajar tu. Kenapa? Dua. Okey. Dua. Ada dua lagi. Hmm. Habis dia suruh benda. Okey, dan seterusnya perhatikan gambar raja berikut. Apakah yang tak betul pada gambar ni mungkin satu jawapan, mungkin dua jawapan. Cikgu biar gambar ni lama sikit lah. Boleh tengok lah. Yang boleh cuba kenal pasti apakah yang tak betul lah pada gambar. Selamat mencuba Sambil-sambil kita menantikan TV. kawan-kawan lain masuk. TV. Kecil-kecil jawab dah. Putus. TV. Jawapan lebih pada satu sebenarnya. Okey. TV nak buku. Masih lah betul. Jam lah. Okey, teruskan untuk mendapat Tanya. minit jam. Okey, betul-betul. Minit jam, betul. Itu yang paling jelas nampak tak? 10.65. Agak-agak apa lagi tu ya? Ada yang jawab mouse tak ada. Okey, rasa boleh diterima lah. Monday. Kita tengok siapa yang lagi hebat dalam apa dia panggil? Berfokus lah. Fokus pada gambar, mencari apa yang ralat di situ. Mic adik. Lah buku. Oi, Adam Syahmi, masa rak buku. Rak buku? Apa yang tak kena dengan rak buku tu Oh, tu design boleh juga. Peta. Okey, apa yang tak ada pada peta tu? Siapa cepat? Wrong yang salah. Memanglah wrong tu salah. Oh, adik Farah. Alat tulis. Alat tulis apa yang tak ada pada alat tulis. Wrong yang salah. Cikgu pun pening. Apa benda yang wrong yang salah? Okey. Peta. Cuba lihat pada peta. Negara mana yang tak ada dalam tu ya? Punyalah besar negara tu tak ada dalam tu. Cuba cek. Siapa cepat? Hadiah tepukan menanti anda. Ini. Betul tak sepatutnya dalam keadaan seperti itu? Sepatutnya macam mana? Adik. Buat kurang hair deh. Buat kurang hair deh. Yang ni lah. Ya betul. bukan hair. Australia tak ada kalender. Betul juga. Tahniah kepada yang berjaya mengesan 80%. Oh, main persen-persen pula ni. 80% peta tidak diletakkan pada dinding tapi sebenarnya pada muka rata seperti meja. Oh, gitu ke? Oh, tak tahulah pula persen-persen ni. Apa pun hebat-hebat laju ya. Mata orang tua ni payah sikit. Mata orang muda laju. Bagus-bagus. Bunyi lagu tak apa tu? Masuk belaka dah ke? Habis bunyi lagu siapa? Habis bunyi lagu siapa? Baik, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua.
peserta. Cikgu-cikgu dapat sini dalam 40 orang peserta. Semua dah masuk ke? 45 cikgu. 45 ya, 45. Minta maaf. 45. Okey, bagaimana dengan tugasan tadi? Tugasan pertama anda, bagai belaka. Pastikan anda tahu cara untuk menghantar tugasan tu. Dan jika ada yang tidak dapat, tak faham cara, boleh terus tanya pada grup Telegram. Ya, untuk makluman kita ada 3 medium lah. Google Meet yang berjalan sekarang, Google Classroom, cikgu harap semua peserta tak ada masalah lah, boleh masuk, dan juga Telegram. Kepada semua peserta, cikgu nak ingatkan, jika ada sebarang keraguan, ada persoalan, boleh terus bertanya di Telegram. InsyaAllah Fesi akan membantu anda di sana lah. Okay. Dan cikgu harap semua bersedia. Dan pengacara majlis kita pada pagi ini adalah Puan Cikgu Raja Nur Aslina bin Raja Husin, kalau tak silap saya. Cikgu ada? Cikgu Raja ada? Ada. Okey, alhamdulillah. Jadi untuk slot seterusnya, slot yang akan dipenguruskan oleh Cikgu Raja, jadi saya dengan ini menyerahkan majlis kepada Cikgu Raja untuk menyambung dan seterusnya meneruskan aktiviti kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, terima kasih DJ Syamuddin, sahabat dari MGK Dungun. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dengar? Dengar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua fasilitator dari MGK Dungun, MGK Kuala Terengganu, rakan-rakan GBK dan anak-anak PRS yang dikasihi sekalian. Okey, saya Cikgu Raja Nur Aslina binti Raja Husin, JBK dari GBK Semaza, Kuala Terengganu. Okey, boleh panggil Cikgu As. Okey, jadi slot kita yang seterusnya ialah slot kemahiran interpersonal. Okey, tapi sebelum tu kita tengok ada PRS, anak-anak PRS kita yang sudah pun menghantar tugasan yang pertama tadi. Tahniah diucapkan kepada semua PRS tahap sulun pada hari ini ya. Okey, semua hebat. Okey, oleh itu majlis diteruskan dengan slot kemahiran interpersonal yang akan disampaikan oleh Cikgu Bazri bin Alias dari MGK Dungun. Jadi oleh itu cikgu mempersilakan Cikgu Bazri kita untuk meneruskan slot yang seterusnya. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi Cikgu Raja Nur Aslina. Cikgu dari mana cikgu? Dari Semaza. Dengar tak suara saya? Boleh. Putus juga Okey. Nah, baiklah, pertamanya terima kasih diucapkan kepada pihak MGK daerah Kuala Terengganu dan memberi peluang kepada kami untuk bersama-sama dalam sulung PRS
di daerah Kuala Terengganu yang saya hormati YDP MGK Kuala Terengganu, sahabat-sahabat konsulat daripada Dung dan juga pertamanya mailah kita bersyukuran kepada Allah SWT kerana rahmatnya kita masih lagi diberikan untuk kita sama-sama di alam maya. Walaupun di alam maya, alhamdulillah kita masih lagi diberi kesihatan. Kita sama berdoa supaya kita dilindungi ya Allah Ta'ala daripada penyakit COVID yang sedang ada. Kita akan melindungi keluarga kita. Baiklah, untuk pagi ini anda bersama saya untuk kemahiran sedikit sebab selepas ini anda akan ada tugasan-tugasan untuk diselesaikan. Baik, seterusnya apa itu? Cikgu mana? Seterusnya di mana? Kita tengok pengenalan. Baik, kita tengok apa itu komunikasi interpersonal. Ini saya menyatakan bahawa komunikasi interpersonal ada proses komunikasi yang berlangsung dua orang atau lebih secara baik, bila kita sebut proses, iaitu ada langkah-langkah dia, ada kaedah dia, ada cara dia. Bagaimana kita nak buat, kena ada bahan dia, kena ada alatan dia, bagaimana kita nak uli dia. Begitu juga dalam interpersonal, dia ada langkah-langkah sebagaimana yang telah anda buat tadi waktu kita bantu rakan. Bagaimana proses mula-mula nak hubung ke, bagi salam, tanya khabar dia, kemudian kita tanya nama dia, dari sekolah mana kan. Sebab kita melakukan proses. Tadi kita dah buat dah komunikasi interpersonal. Itu dikatakan ada dia bagaimana kita secara tatap muka itu bersemuka. Walaupun kita baik, seterusnya menurut Gartner, kecerdasan interpersonal diberikan oleh keupayaan untuk menghentikan hasrat dan niat orang lain. Oleh itu, kemahiran yang dikaitkan dengan kemahiran empati. Kalau kita tengok kecerdasan interpersonal, ini ada dalam, kalau kita bagi inventory, salah satunya ialah kecerdasan interpersonal. Apa dia kata? Keupayaan untuk menemui dan mentafsirkan, di mana kita boleh memahami dan kita boleh tafsir apa hasrat kita. Begitu juga orang yang bercakap dengan kita itu boleh mentafsir apa hasrat kita, apa kehendak kita, apa kita nak sampaikan kepada dia. Begitu juga dia apa yang kita sampaikan. Itu dikatakan keupayaan untuk kita ini dan tafsir hasrat orang lain. Dan ia ada hubungan kait dengan kemahiran empati. Kemahiran empati dan segala kemahiran interpersonal ini akan lebih ada ketahui ataupun esok lah bersama Cikgu Leni, kami apa yang ada, yang perlu ada kemahiran
interpersonal dalam kemahiran kaunseling. Baik, seterusnya komputer dijadikan sebagai proses bagaimana seseorang itu berkongsi pengalaman dengan individu lain. Maknanya kita tadi cikgu dah sebut proses. Bagaimana kita nak kongsi pengalaman kita. Mungkin malah tadi ada pengalaman sedih ataupun ada pengalaman yang kita ada langkah untuk menjalinkan baik, seterusnya komunikasi interpersonal antara orang. Bermaknanya di situ maksud dia pada kita dengan kawan kita, kawan-kawan kita. Baik. Ya, berlaku dalam keadaan yang membolehkan orang membalas secara terus antara satu lain. Terus muka. Kita cakap, dia dengar, dia cakap, kita dengar dan saling balas membalas. Itulah dikatakan interpersonal. Okey, selanjutnya Cikgu Ana. Okey, selanjutnya Sekejap cikgu, dia stuck. apa? Itu masalah kita pun kadang-kadang Bila ada masalah tadi terkuas sebab dia ada saya stop presentation. ada segi lain. Okey. Okey cikgu. Baik, itu tadi saya personal di secara mudahnya, cara bahasa kapung ni ialah kita bercakap dengan orang lain. Kita tak kira lah mungkin dengan menggunakan secara online, tetapi kita ada lawan. Kita terus kepada fungsi kemahiran interpersonal. Apa maksud fungsi? Siapa boleh tahu? Siapa boleh beritahu? Cikgu. Boleh tak? Apa maksud fungsi? Ha? Kegunaan. Okey, boleh. Fungsi ataupun peranan ataupun kita boleh panggil tugas. Macam kereta lah. Steering, tugas dia apa? Steering, tugas dia apa? Begitu juga dengan interpersonal. Kita bercakap dengan lain. Ada fungsi dia, ada peranan dia. Pertama, ni Suara Cikgu Bazri tenggelam timbul lah cikgu. Line jeng tau. Line dah ugup. Line dah ugup tu Kak Na. Okey. Kak Na saja sambung. Ke Cikgu Anwar boleh tolong sambung? Okey. Fungsi ataupun peranan kemahiran interpersonal ni, apa yang ni sebab dah tertulis dah dekat sini. Yang paling utama adalah kemahiran interpersonal, yang paling utama adalah untuk jalinkan hubungan. Okey? Untuk menjadi PRS yang dikasihi oleh setiap individu, seseorang perlulah mempunyai kemahiran untuk menghiburkan dalam menjalin hubungan. Maksudnya macam tadilah, kita nak mulakan dengan camp kan? Macam mana cikgu buat? Sebab cikgu Ana tak pernah kenal you all kan? Betul-betul tak semua PRS? Betul-betul? Betul cikgu.
Cikgu Ana tak kenal you all tak kenal Cikgu Ana kan. Tetapi bila kita ada memasukkan elemen kemahiran interpersonal yang menghiburkan, maka hubungan itu terjalinlah. Okey, bagi small love sikit kalau siapa yang setuju Cikgu Ana. Okey. Dan kemahiran tersebut itu, apa elemen di dalamnya ialah ambil berat. Cakna. Kemudian dan apa lagi elemen dia ialah kemahiran mengambil berat tentang diri orang lain, kemahiran bertanya. Macam mana cara kita bertanya tu? Assalamualaikum, apa khabar awak hari ni? Kan? Elemen cara kita bertanya. Awak pakai baju apa hari ni? Awak okey ke? Tanya, bertanya. Tetapi ingat bila kita bercakap menggunakan WhatsApp, kadang-kadang orang boleh menggunakan dengan bahasa nada yang berbeza kan? Tapi hantarlah emoticon pula, emoticon senyum, emoticon small love. Okey. Seterusnya juga kemahiran dalam menjalin hubungan, kemahiran menjaga keselamatan dari segi psikologi dan fizikal, empati. Empati ni apa? Siapa yang dah biasa dengan perkataan empati ni? Okey, silakan. Silakan mana-mana PRS. Kemahiran empati. Siapa yang faham? Agak-agak faham lah sikit-sikit. Sikit-sikit empati. Saya pernah dengar cikgu. Silakan Farah. Farah faham tak? Saya pernah tahu yang empati ni perasaan yang lebih dalam daripada simpati. Kalau simpati kan kita berasa kasihan pada orang. Tapi empati ni kita boleh mendalami perasaan orang yang mengalami sesuatu situasi. Lebih dalam lah maknanya. Alhamdulillah. Beri tepukan untuk Farah Syafiqah. Okey. Seolah-olah kita berada dalam kasut dia, kita boleh rasa perasaan dia walaupun kita tak mengalami situasi tu kan. Kalau dia duduk dalam kasut orang tu rasa panas, kita boleh rasa panas. Dalam tu perasaan tu. Okey. Inilah apa ni dalam aspek menjalin hubungan. Dan yang ketiga, kemahiran membuat orang lain berasa dirinya sangat dihargai. Contoh, terus cikgu buat tadi. Bila Farah Syafiqah bagi dah terus cikgu bagi penghargaan sanjungan. Macam tu juga you all nanti dalam bahagian sesi bantu rakan. Lepas bertanya, rasai apa yang dia rasai walaupun kita tak boleh nak direct rasa apa yang dia rasa, tapi kita dari kejauhan ni boleh tahu perasaan dia dan kemudian kita bagi sanjungan. Saya tahu awak kuat. Saya tahu awak sangat tabah. Allah tak akan hantar ujian tu pada orang yang bukan orang yang boleh hadapinya. Moga awak terus bersemangat. Itu elemen dia masa nak bantu rakan PRS ni. Okey, seterusnya. Adakah Cikgu Bazri dah masuk? Kalau tak, Cikgu akan teruskan dulu. Okey, dalam interpersonal kita rangsangan. Manusia memerlukan rangsangan fizikal, sentuhan ataupun belayan. Tapi sekarang bila PKP tak boleh. Kan? Rangsangan mental fikiran. Yang ni boleh. Rangsangan emosi, seronok, suka, gembira, bahagia dan sebagainya. Macam kita sekarang ni online, Cikgu Ana boleh memberi rangsangan tak pada you all dengan suara cikgu? Boleh? Buka mikrofon. Boleh. Semua Boleh. Boleh. Ya, betul boleh. Bila kita nak touch memang dah tak boleh. Boleh. Okey, betul Li. Dan inilah sentiasa memberi rangsangan dalam setiap kali kita WhatsApp kawan kita nanti. Okey, esteem diri. Manusia memerlukan kemuliaan dan penghargaan melalui komunikasi. Mereka boleh berasa mereka diperlukan. Kan macam you all PRS terpilih untuk camp daerah. Macam mana dengan kawan PRS lain? Cakap, kawan aku dapat join daerah lah, aku tak dapat lah. Kan? Lepas ni ada task untuk awak. Awak kena menghargai kawan PRS sekolah awak yang lain walaupun mereka tak terpilih dalam camp ini nanti. Kita tingkatkan harga diri. Tak, saya rezeki je, kebetulan je. Tapi sebenarnya saya tak boleh berdiri sebagai PRS sekolah kalau tanpa awak. Dirimu sangat berharga. Okey, ayatnya gitu. Setuju ke ayat gitu? Responlah cikgu sikit. Okey.
Kalau tak pun tulislah dalam komen tu. Okey, seterusnya dan peranan dalam kemahiran interpersonal berkongsi. Manusia sering berkongsi pelbagai perkara dengan orang lain, pengalaman, suka duka, kegembiraan dan sebagainya. Adan Syahmi tak setuju kalau cikgu koyak apa ni. Oh, banyak gula. Adan Syahmi, cuba respon cikgu sikit. Kalau kita nak tingkatkan harga diri kawan-kawan PRS lain yang tak menyertai camp ni, macam mana ayat dia yang comel sikit? Koyak sikit kat cikgu. Silakan. Dia tak boleh buka mikrofon. Okey, seterusnya. Kalau tak cikgu pergi seterusnya je. Okey, seterusnya membantu manusia berkomunikasi kerana hendak menolong orang dengan cara menghibur orang itu atau memberi bantuan ataupun nasihat untuk membantu. Itu kefungsian kita sebagai PRS dalam kemahiran interpersonal. Seterusnya berseronok. Mereka berkomunikasi kerana hendak bersukaria, berbual, bercerita, bergurau senda, berbincang dengan cara menimbulkan rasa seronok. Untuk makluman awak, contohlah kan, katakanlah siapa dekat sini, Laura Izora ke, pernah tak awak hadapi masalah ataupun situasi yang sangat, ya Allah, sakitnya kepala aku, sakitnya dada aku, pernah tak Laura? Tak pernah lagi rasa. Oh, tak pernah, saya je lah kot yang pernah. Siapa dekat sini, mana-mana PRS pernah hadapi satu situasi masalah, ya Allah, bersalahnya aku dengan dia. Ada tak siapa rasa macam tu, pernah tak? Wan? Oh, cikgu Bazrul. Pernah Farah? Pernah Farah mengalami situasi macam tu? Tak dengar. Okey. Cikgu anda, cikgu proceed macam ni je. Cikgu anda ginilah. Pernah menghadapi masalah bila dah sakit sangat nak tanggung seorang-seorang, bila dapat berjumpa dengan PRS ataupun kawan yang boleh mendengar, kawan yang boleh menghulur, yang berfungsi dalam kemahiran interpersonal dia, kita rasa leganya awak menyeronokkan saya hari ini. Macam tu. Dan kita tengok PRS sendiri dekat sekolah. Adakah awak dengan kawan-kawan awak saja ataupun awak sendiri boleh membantu kawan-kawan tingkatan lain? Nampak kawan-kawan duduk seorang murung je dekat kantin kan? Awak dekati dia. Okey, silakan Cikgu Bazri. Cikgu Bazri lain dah okey? Saya take over sekejap je tadi. Silakan Cikgu Bazri untuk seterusnya. Tadi dah selesai lah tu rasanya sebab minta maaf kat cukup lain. Minta maaf banyak mungkin itu kemahiran dari segi saya lah. Sebab ada berapa itu daripada tadi, pagi tadi lagi lain dia boleh. Sekali saya rasa itu sajalah. Tugasan boleh jawab dalam hati sebenarnya. Mengapa anda ingin menjadi PRS? Kemudian apakah tujuan yang paling utama bagi anda dalam kenapa? Maknanya banyak dari tujuan-tujuan tadi itu, tujuan mana yang paling utama bagi anda sebagai seorang PRS? Kenapa? Itu penting. Cikgu Ana mungkin dah cerita banyak dah, tetapi tidak menjadi masalah sebab semua ini Google Map, jadi Google Classroom. Jadi anda boleh duduk kat sana, tengoklah apa yang dipaham. Anda akan apa yang perlu ada dalam internet. Ini akan lebih jelas bila kita bersama dengan Cikgu Leni esok dalam kemahiran kaunseling, kemahiran melayang, kemahiran bertanya, kemahiran berempati, kemahiran membuat keputusan macam-macam lah. Membuat keputusan banyak. Jadi itu akan lebih jelas. Dia ada berkait dengan apa yang kita belajar pada untuk permulaan ini. Saya rasa sajalah yang penting untuk faham apa itu interpersonal, apa fungsi dia dan apakah tujuan kemahiran interpersonal. Jadi saya rasa itu sajalah. Terima kasih kepada Cikgu Ana yang tolong cover tadi. Terima kasih banyak.
Okey, terima kasih cikgu. Cikgu Ana akan teruskan sahaja dengan tugasan seterusnya. Tengok ya anak-anak PRS cikgu, sebenarnya setiap kali perkongsian lebih kurang dalam 15 hingga 20 minit sahaja, kemudian kita akan teruskan dengan tugasan seterusnya. Dan ingat, petang ini cikgu Ana akan buka kelas awal jam 2 petang. 2.30 kita akan bersama dengan slot seterusnya. Jom kita lihat apakah tugasan kedua. Cikgu Ana tak aktifkan pun lagi dalam Google Classroom. That means kalau awak tak siap lagi tugasan 1, boleh je terus je buat sebab cikgu tak ada diudik dia. Jadi untuk tugasan yang kedua, ya ampun dah pergi dah tugasan 3. Okey, tugasan 2 ialah lengkapkan borang laporan latihan kemahiran interpersonal. Lengkapkan borang latihan kemahiran interpersonal berdasarkan kepada apa yang Cikgu Bazri tanya tadi. Tapi ataupun apa sahaja yang awak faham tentang apa yang disampaikan oleh Cikgu Bazri plus Cikgu Ana tadi. Okey, dalam borang tu, sekejap saya scroll sekejap borang. Ada tak borang dalam ni? Ini borang bantu rakan. Okey, borangnya lebih kurang macam ni. Okey, masukkan nama anda, tingkatan anda, tarikh latihan adalah tarikh hari ini, ringkasan latihan. Sekarang adalah latihan tentang kemahiran interpersonal. Apakah kefungsian fungsi kemahiran interpersonal itu? Dan peranan anda sebagai PRS, apa yang awak perlu laksanakan, itu masukkan dalam pada bahagian refleksi latihan. Okey. Kalau tengok pada contoh yang telah pelajar submit pada camp kami yang lepas, kurang lebih mudah macam ini sahajalah. Ada pelajar internet dia okey, komputer dia okey ataupun telefon dia okey, dia boleh terus type saja atas borang ini. Kalau tak boleh, screenshot dan gunalah apa-apa aplikasi pada telefon untuk type jawapan, kemudian turn in, pastikan turn in. Dan ada pelajar tadi dia turn in dengan borang kosong, so cikgu hantar semula tugasan dia untuk dia settlekan. So it's okay pelajar semua, PRS cikgu mudah saja kan untuk bahagian pelaporan ini. Kemudian tugasan yang seterusnya ialah bila kita dah belajar tentang latihan kemahiran interpersonal, jadi kita nak apply sebagai seorang PRS, kita nak apply. So cikgu nak minta awak cari 2 orang PRS sekolah masing-masing. Agak-agak ada tak? Cuba respon cikgu. Ada. Cikgu. Okay, alhamdulillah. Ada. Ya, bagus. Tolong cari 2 orang rakan PRS sekolah masing-masing. Cari tu awak mesej dia lah kejap lagi tu. Rakan sekolah masing-masing kalau boleh. Janganlah rakan itu adalah rakan paling baik awak. Cari rakan PRS sekolah yang sama tapi tingkatan berlainan dan awak tahu dia yang selalu ada masalah dari aspek kemiskinan ke, dari aspek kena buli ke, dari aspek tak yakin diri ke. Okey. Pada mesej awak tu, ini adalah satu mesej cakna prihatin daripada PRS Camp Sulong ini kepada 2 PRS di sekolah anda yang berlainan tingkatan. Kalau boleh. Kalau tak boleh tak apalah, sama tingkatan pun tak apalah. Okey je. Okey. Apa yang mesti nak cakna prihatin? Apa elemen-elemen? Okey, kalau awak sebagai PRS Sulong, apa elemen-elemen perkataan ayat maksudnya awak adalah PRS cakna dan prihatin? Aca bagi contoh kat cikgu. Siapa nak cuba? Tak salah mencuba. Contoh, ya contoh. Ajak. Okey. Type. Contoh ayat dia. Cikgu nak biar kita sama-sama bimbing. Sama-sama bimbing diri kita. Bantu. Bantu ni sekejap lagi dia nak mesej orang ni. Tiba-tiba dia ada kelah ke. Mana kita tahu. Tiba-tiba mak nak cakap, kenapa ni ada pelajar lelaki mesej awak ni? Kita tak naklah macam tu kan. Ada cara. Kau awak ni dah biasa dah kot.
Malik. Respon Malik. Cikgu kena bercakap formal ke? Tak adalah. Tak payah formalnya. Kalau kau formal sangat, mana ada perkataan cakna dari hati tu. Malik. Sila Malik. Kalau Malik nak mesej, nak type mesej gana. Jikalau awak ada masalah, cuba bagi tahu kepada saya. InsyaAllah saya boleh bantu. Tak naklah direct. Siapa tu masa? Adam Syahami Okay. You all buat gini ayat dia lebih kurang lah. Ayat you all lagi best lagi power. Assalamualaikum. Syah ke ni? Ni akak lah Kak Farah. Syah apa khabar hari ni Syah? Betul tengok dia balas. Syah. Boleh tak kita nak sembang sekejap je. Okey je Kak, boleh je. Syah buat apa hari ni? Tanya. Mulakan slow dulu, mesra dulu. Ambil ayat mesra, ambil ayat nak gembirakan dia. Tak buat apa Kak. Syah pakai baju warna apa hari ni? Syah minat ke warna tu? Syah, dalam hari-hari persekolahan. Ya, trik dia. Betul. Faham. Okay, bagus dan Syami. Syah, kalau masa sekolah dulu kan, ataupun masa PDPR ni kan, awak rasa guana? Awak okey ke? Kau jangan tulis perkataan masalah tu. Macam kita tak ada masalah. Kita pun ada masalah. Kau jangan sebut perkataan tu kalau boleh. Guana okey dok. Kita nak PDPR ni tak lama lagi ni. Boleh dok. 100% online dengan cikgu. Cakap nanti dia cerita lah. Dah biasa guna dengan klien. Kenapa bila saya baca ayat awak ni macam awak ada something je? Bagus. Guna ayat-ayat macam tu. Cuba baca kat ruangan komen kawan-kawan. So itulah. Nanti bila dah mula bercerita, dia bercerita. Lepas tu ending of dunia ni, jika tak apalah, akak doakan awak sentiasa sabar. Allah ada dengan kita kan? Betul tak? Betul cakap. Betul lah. Allah sentiasa. Kalau ada apa-apa nanti kita share lagi deh. Nanti janganlah awak rasa awak sendiri je. Akak ada untuk awak. Kita kan sama-sama PRS macam adik-beradik kat sekolah. Okay, bye. Kita jumpa lagi. Gitu je. Boleh. Sikit-sikit je. Lepas tu you all screenshot, turn in. Best lah camp PRS dulu ni. Kawan-kawan sporting memanglah kalau boleh bersemuka kan lagi best kan. Cikgu kena screenshot ke? Ya, kena screenshot hasil perbualan you all. Hasil perbualan kita ni ibarat iklan DJ bersamamu. Betul-betul Cikgu Fazati. Okey, start lah Cikgu Fazati. Okey, hasil perbualan tu screenshot, lepas screenshot turn in. Selain daripada tu isi juga borang sesi bantu rakan. Isi 2 borang tu, cikgu nak suruh cari 2 orang PRS, maksudnya 2 borang sesi bantu rakan. That means you all dah settlekan 6 sesi bantu rakan untuk mencukupkan pelatihan ini. Okay? Ada apa nak tanya? Habis dah untuk cikgu. Cikgu nak tutup dah majlis. Ada apa nak tanya? Silakan. Cikgu, saya tak faham. Apa Izzah tak faham? Izzah tak faham yang alik mana? Kadang. Nombor 2 tu. Yang nombor 2 tu. Boleh trans mula tak? Okey, yang nombor 2 ni adalah kejap lagi. Okey, cikgu buka je lah terus. Cikgu buka terus Google Classroom boleh? Boleh. Cikgu buka Google Classroom jadi nanti baru faham apa sebenarnya. Sebab cikgu tak buka lagi Classroom. Alamak, macam mana cara dia? Pergi sini, manage your Google account. Lepas tu masuk ke account 25. Mana account 25? Kemudian cikgu buka Classroom. Mana Classroom cikgu? Ini Classroom cikgu. No. Ini Classroom cikgu. Alamak. Sebentar ya. Bila tak pro macam ni lah. Belajar-belajar nak pro macam you all. Sekejap. Di mana itu Google Classroom? Sekejap. Okay. Cikgu tak share lagi ya? Cikgu share entire screen lah. Okay, so cikgu tak nampak dah muka cikgu. Okay, so sekarang cikgu buka Google Classroom. Boleh nampak?
Boleh. Respon, okey, cikgu tak Boleh. nampak dah you all ya. Okey, sekarang ni cikgu buka Google Classroom, kemudian kita pergi ke camp kita, kelas camp kita sekarang ni. Okey, kalau dekat sini kita boleh tengok untuk tugasan, wow ramai hantar cepatnya. Tugasan 1 dah 29 orang dah hantar, 16 orang je lagi tak hantar, tapi tak apa sebab ada yang mesej cikgu saya ada kelas tambahan. It's okay, tak apa, tak ada masalah, take your time. Kemudian untuk sesi bantu 4 orang rakan kita, 8 orang dah turn in tapi cikgu tak pasti betul tak betul tugasan yang dia hantar tu. Okey. Seterusnya ialah tugasan yang kedua untuk slot 1 ini. Kemahiran interpersonal kan by Cikgu Bazri. Okey, ini adalah bahan Cikgu Bazri, so saya hantarlah dalam ni. Jadi ada kawan-kawan yang tak sempat mengikuti bersama dengan kita, at least dia boleh baca PowerPoint. Okey, ini satu. Yang kedua, laporan kemahiran interpersonal. Okey. Tahu kan nak buat kan? Cikgu buka, awak pun buka nanti. Cikgu tak aktifkan pun lagi. Masukkan laporan latihan kemahiran interpersonal di dalam ini. Okey, kemudian terus sahaja turn in kepada cikgu-cikgu di dalam Google Classroom. Type je terus, lepas tu akan terus terhantar. Seterusnya ialah yang laporan sesi bantu rakan 5 yang 6 yang awak tanya sekarang. Betul-betul? Betul. Okey. Cikgu buka dulu. Oh, sini tak ada arahan. Sorry. Patutlah laporan sesi bantu rakan. Cikgu edit assignment. Cikgu edit assignment. Lengkapkan borang sesi bantu rakan anda. 2 orang rakan PRS sekolah masing-masing. Okey, kemudian Cikgu Ana akan masukkan mesej apa yang awak nak ni. You all nampak ke cikgu buka PowerPoint ni? Nampak. Oh, nampak. Nampak cikgu. Oh, tapi cikgu tak nampak dah you all. Okey, Cikgu Ana akan masukkan dekat sini. Cikgu Ana akan masukkan. Sebentar. So, boleh nampak tugasan Cikgu Ana baru nak buat. Sebab Cikgu Ana akan buat based on apa yang terdetik, apa berdasarkan cara awak aktif setiap kali dalam. Okey, sila mesej. Mesej ni apa? Mesej melalui WhatsApp atau Telegram. Okey? Telegram yang kita namakan sekarang bertemakan Cakna Prihatin bersama 2 orang rakan PRS sekolah anda. Cakna prihatin. Kita nak tunjukkan kecanaan kita, prihatinnya kita pada rakan PRS kita yang lain. Tak boleh ke? Faham tak? Tu je. Okey, siapa yang tak faham lagi? Maksudnya buat laporan lah. Mesej dulu. Ha? Mesej kawan dulu. Okay. Ayat-ayat yang macam cikgu ajar tadi. Boleh? Faham? Lepas tu screenshot. Screenshot. Okay. Screenshot turn in dalam GC. Dalam masa yang sama, klik pada borang sesi bantu rakan. Isi borang bantu rakan ni. Oh. 5, 6 ni awak dah buat sesi yang ke-5 dan sesi yang ke-6. Kan skema permakahan sulung, mesti kita sepatutnya settlekan 20 sesi bantu rakan. Baru awak layak ditauliahkan. Okey. Okey, jadi 3 perkara tau. 3 perkara ke dalam untuk yang ini, sesi bantu rakan ni cari 2 orang PRS. Sekolah masing-masing. Dan tunjukkan cakna prihatin awak. Katakanlah cikgu dia ada mana, ada masalah cikgu, tak apa, awak sembang je. Cikgu nak tengok kecaknaan awak, keprihatinan awak pada rakan PRS lain. Mungkin dia tahu kot awak join camp PRS daerah. Dia tak. Mesti dia cakap, kenapa abang terpilih, aku tak terpilih. Macam tu.
Okey. Sembang-sembang lah. Okey. Kemudian isi dua borang dalam ni. Okey, saya dah make a copy for each student. So saya assign sekarang. Saya hantar assignment. Sekejap. Cikgu nak tengok benda ni aktif tak? Okey, sekarang saya dah hantar. Saya dah hantar ya pada you all. Nampak ni? Respon cikgu? Okey, Nah. okey. Nampak Okey. cikgu. Okey baik. Okey. Dan satu lagi ialah laporkan tentang kemahiran interpersonal yang Cikgu Bazri dah bentangkan tadi. Okey. Ada 3 perkara lah kena buat Ya betul. Kejap cikgu assigning. Tengah hantar assignment. Okey. Yang ceramah yang Cikgu Bazri tu hanya just view saja, tak perlu hantar pun. View untuk awak kod terlupa. Ni tak perlu pun. Yang ni tak ada markah pun. Okey. Hanya laporan kemahiran interpersonal dengan laporan sesi bantu rakan yang kelima dan yang keenam. Okey. Itu saja. So sekarang dah stream dah pun. Dah ada dekat luar bahagian pengumuman. Nampak tu? Nampak kan? Nampak. Okay. Dah stream dah pun. Dah cikgu umumkan dah dekat dalam ni. So bolehlah masing-masing nanti buat. Okey, ada itu saja untuk slot ini dan kita boleh dah bersurai. Itu sahaja. Mana ni nak stop sharing, stop presenting. Okey. Okey, itu saja yang pada Cikgu Ana. Jumpa lagi. Ada apa-apa lagi soalan nak tanya? Cikgu, soalan yang diberikan dalam PowerPoint tadi tu kena jawab ke? Sebenarnya dah kena menjawab di dalam latihan kemahiran, borang latihan kemahiran. Tu je. Okey cikgu, terima kasih. Sama-sama. Cikgu. Ya, ada lagi? Slot seterusnya pukul 2 petang.